Baik. Masalah menghormati Tugu Negara tabik hormat lamalah di fatwa tahun 70-an. Kita kek ni. Tahun 92 kita tengok dalam arkib surat khabar lah. Arkib surat khabar. Arkib ni surat khabar lama-lama. Surat khabar tahun 70-an telah keluar fatwa. Hukumnya adalah haram. Dan kalau silap gaya merosakkan akidah. Ini adalah cara orang kafir. Orang kafir dia buat patung untuk memperingati orang yang telah mati. Maka buat patung untuk memperingati orang mati ni lama dah Nabi haramkan. Nabi kata jangan kamu tinggalkan akan satu patung pun melainkan dihancurkan dia. Maksud patung ni patung untuk dihormati. Patung orang nak buat kerja ada hal maslahat tak apa tu. Patung hak di hospital tu orang belajar mesti belajar cara nak buat berubat nak rawat orang sakit dia ada patung. Tak di sekolah apa ni jururawat ada patung betul. Patung orang belajar maknanya cara buat pertolongan cemas ada patung. Hak tu patung tu tak masuk dalam Nabi kata haram tu. Nak patung budak-budak main anak patung hak tu bukan. Patung untuk dihormati hak tu kena roboh. Kena roboh. Haram hukumnya. Jadi benda yang haram masih dipertahankan kerana kejahilan kita sendirilah. Sebab itulah sekurang-kurang kalau tidak ulama menjadi pemimpin, wajib ulama menjadi penasihat bagi pemimpin jika pemimpin nombor satu itu bukan ulama. Masalahnya apa yang jadi teguran itu tidak diambil herau oleh orang-orang yang berkenaan. Masalah. Jadi dia rosak dan orang yang tengok kalau kata benda ni boleh jadi rosak. Hormat apa dia patung? Tak hormat patung. Sebab tu apabila ada di dalam negeri umat Islam patung-patung berhala yang tidak lagi dijaga oleh orang-orang kafir, maka wajib diruntuhkan. Adapun patung berhala yang duduk dalam rumah berhala orang kafir, tu tak boleh kacak tu. Kerana dia nak buat ibadat lillah dia lah. Tapi kalau hak tidak lagi dikunjungi seperti mana yang berlaku apabila Taliban menawan Afghanistan, mereka bertindak meletupkan patung-patung Bamiyan, patung lama Hindu yang ada di pergunungan Afghanistan. Patung ni Hindu zaman 1800 tahun dulu. Tidak lagi didatangi oleh penganut Hindu kerana tak ada Hindu dah. Dibiarkan oleh pemerintah Afghanistan sebelum tu untuk bahan sejarah. Haram biarkan sebagai bahan sejarah, wajib kena rombak. Maka apabila Taliban meletupkan patung-patung itu, maka sibuklah OIC bermesyuarat untuk menyelamatkan patung di pergunungan Afghanistan. Pujuk Taliban supaya jangan runtuhkan patung. Bukan pujuk Amerika supaya jangan bom orang Islam Afghanistan. Ini OIC. Mereka sibuk mesyuarat supaya Taliban jangan runtuhkan patung. Dengan alasan patung ini sangat bernilai di segi sejarah. Dan anak-anak kita tidak akan dapat kenal bahan sejarah jika bahan sejarah yang berharga seperti ini dirosakkan. Sayang patung dah pula OIC ni. Binawi. Patut berbincang, bermesyuarat dan mengeluarkan memo kepada Amerika berhenti mengebom Afghanistan. Berbincang supaya jangan rombak patung. Ini. Dan siapa pemimpin OIC? Sebab tu masih lagi hormat kepada patung. Jadi kita serulah kepada pemimpin yang berkenaan kembali ke pangkal jalan. Tak mau taubat di mari di masjid di tiang baru, taubat di rumah tak apa dah. Bukan mesti mari sini kita pakat tengok ramai-ramai dia nak taubat. Menyesallah sekarang juga sebelum terlambat. Benda ni benda haram. Semasa saya mengambil wuduk, saya berniat mula dari basuh muka hingga berlanjutan membasuh tangan. Soalan saya, sah ke wuduk saya itu? Start basuh muka, dia pun berniat. Tapi ada niat tu sampai ke basuh tangan. Jawabnya sah wuduk. Sah wuduk. Bahkan berkekalan sampai basuh kaki, lagi sah wuduk. Ulama-ulama fiqh mensyaratkan wuduk itu dimuqaranahkan ketika mula membasuh anggota yang fardu, iaitu muka. Kita pun niat mengambil wuduk. Lepas membasuh, lepas berniat, kita teruskan wuduk tanpa berniat lagi.
Tak ada masalah dah. Tapi ni berkekalang niat, berlanjutan, siapa ke basuh tangan, siapa ke basuh kaki, tak ada masalah. Nah, yang tak bolehnya sebelum selesai daripada membasuh kaki, tidak boleh berniat membatalkan wuduk ataupun memutuskan wuduk. Itu memberi mudarat kepada niat. Susah masalah. Adakah wajib dibayar bil hutang hospital oleh waris? Si mati duduk hospital RM1 sehari, duduk 30 hari RM30, mati, lepas tu hospital bagi bil. Tak, maka waris tu kena keluar tak? Ya, jawabnya, jikalaulah wang itu adalah wang kerajaan. Tak, sekalipun kerajaan itu tidak menjalankan hukuman peraturan sebenarnya yang dikendaki oleh Islam, tetapi wang itu sebenarnya untuk maslahat orang ramai. Tak, maka hutang itu wajib dibayar daripada tarekah si mati, jikalau mereka masih lagi meminta. Tapi kalau kita kata tak ada duit, masih lagi boleh, tak payah bayar sekarang ni, boleh lagi. Kalau ada piti sangat dah, mati dah, awak gua ni tak ada piti, tak payah bayar. Nah, dia kata kena bayar juga duit si mati. Duit si mati. Duit orang yang hidup tidak wajib, sunat saja. Tolong perjelaskan hutang orang yang mati. Apakah hukumnya hamba Allah ini hanya semayang, berzakat, puasa, tunai haji dan amalan yang baik dilakukan, tapi jiran di sekelilingnya dia tidak menyeru ke arah kebaikan dan menentang kemungkaran di sekitarnya? Dia seorang saja nak masuk syurga. Gua ni pula ni. Dia ni orang baik, orang yang menunaikan kefarduan agama, solat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, berzakat dan pergi haji. Cuma orang sebelah rumah dia kalau buat muka dia tak cara. Dia kata sini dia seorang nak masuk syurga. Dia tak kata lagu tu. Ini menunjukkan bahawasanya kita sekarang ni lemah daripada kerja-kerja amal makruf nahi munkar. Dasar kata korang, masing-masing kita memang lemah sungguh. Tak beramai yang buat kerja-kerja lagu ni. Baik. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kena ada satu puak di kalangan masyarakat kamu menunjukkan bahawasanya kerja-kerja ini, cegah kemungkaran dan suruh makruf, adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ni benda apa kau? Iaitu huwal wajibu ala kulli mukallafin fa iza fa'alahul ba'du saqata 'anil baqi. Iaitulah benda yang asalnya wajib untuk sekalian orang, tetapi bila sebahagian telah melunaskannya, maka gugur daripada yang tidak berbuat. Jadi benda ni fardu kifayah. Kalau ada lagi orang lain, maka tidaklah jadi kewajipan fardu ain dia menegur. Kerana ada kalanya menegur dengan tangan, ada kala dengan lidah, ada kala dengan hati. Maka tegur dengan hati, jerang-jerang ni buat salah dan sebagainya, dia hanya benci dalam hati. Wazalika adhaful iman. Nabi kata iman yang lemah. Iman yang lemah. Ada tak iman? Dah kalau tak benci, suka pula kepada keadaan mungkar di dalam kapur, maka tak ada iman terus tu. Jadi bukan masalah dia seorang nak masuk syurga, masalah kelemahan iman kita dalam nak menjalankan apa perintah-perintah yang berkait dengan amal ma'ruf nahi munkar. Semayangnya dan ibadatnya tengok keadaan. Kalau sampai masa kemungkaran itu telah bermaharajalela, maka kata setengah ulama, ibadah itu tidak diterima oleh Allah lagi. Kerana dikiaskan dengan doa. Tapi ada ulama mengatakan pendapat yang lebih kuat, doa saja tidak diterima, kerana sebut dalam hadis, bila sampai keadaan itu kita beribadat, kita duk cari Islamnya, cari agama, orang lain kita tak cari dah, dan kan maksiat terlampau banyak, ketika itu kita berdoa, fala yustajabu lakum, maka tidak lagi diperkenankan doa. Ini pendapat yang paling kuat. Ibadat diterima, tapi doa tidak diterima. Nampak? Jadi tambah jugalah. Tambah juga. Dan lagi pula turun bala daripada Allah bila kita biarkan masing